Okay, cikgu ulang semula. Membuat inference ni ialah kemahiran menyatakan kesimpulan awal yang munasabah untuk menerangkan sesuatu pemerhatian. Maaf ya pada siapa yang dah lama masuk ni. Cikgu terpaksa terangkan semula. Dari dalam gambar rajah ni, Langgi menjawab apa persoalan kawan dia berkenaan dengan kenapa pokok ni kelihatan hijau dan segar. Jawapan Langgi ialah itu, pokok ini disiram dengan air setiap hari dan juga pokok ini telah diberi baja yang mencukupi. Jadi kedua-dua jawapan tu adalah inference. Inference ni bolehlah cikgu kata dia menjawab jawapan soalan, memberi sebab. Ataupun pernyataan awal. Jadi kita lihat muka surat 9. Semua lihat pada muka surat 9. Seterusnya, ada dua orang kawan Langgi ni ternampak pokok yang berwarna kuning. Kenapa daun pokok ni pula berwarna kuning? Betul lah pokok ini kelihatan layu. Agaknya pokok ini tidak dibaja. Nampak? Di sini adalah kesimpulan awal yang pertama, iaitu inference yang pertama. Kawan Langgi jawab, pokok ini tidak dibaja. Seterusnya, kita lihat agaknya pokok ini tak cukup air. Ini kesimpulan yang kedua. Pokok ini tak cukup air. Tanahnya juga nampak kering. Ialah sebab tak cukup air. Dan seterusnya yang ketiga, mungkin pokok ini juga telah diserang oleh serangga. Ini kesimpulan yang ketiga, kesimpulan awal. Inference yang nombor 3. Mungkin pokok ini juga telah diserang oleh serangga. Jadi berdasarkan situasi di atas, bolehkah kamu nyatakan inference terhadap pokok yang layu dan kekuningan? Siapa nak jawab? Tolong angkat tangan. Siapa yang angkat tangan nanti cikgu bagi dia jawab. Boleh on mic dia. Sorang-sorang. Cikgu nak tengok siapa yang nak jawab. Ada 3 kat situ inference tentang ni. Okey, Afiq Zafril. Boleh. Kamu boleh on mic kamu. Afiq Zafril. On mic kamu. Dengar tak? Okey. Bagi cikgu. Inference yang pertama. Kenapa kamu rasa kenapa pokok ni layu dan kuning? Mana Afiq Zafril? Boleh jawab? Kamu dah on mic kan tadi kan? Dah. Kenapa pokok tu layu dan kuning? Kerana tiada baja. Okey, bagus. Okey, yang pertama kerana pokok tu tidak dibaja. Okey, boleh tutup kamu punya mic. Lagi? Siapa lagi yang nak jawab? Okey. Angkat tangan yang nak jawab. Okey, minta maaf ya. Minta maaf cikgu terleft.
Hello, semua dengar kan? Dengar. Okey, off. Dengar. Boleh offkan kamu punya ni. Dengar. Tak perlu jawab, tolong offkan. Okey, tadi mana Sri Laksmi? Cikgu. Okey, sekarang ni tadi kawan kamu Afiq Zafri dah jawab yang pertama. Inference yang pertama, pokok itu tidak dibaja. Jadi, apa pula inference yang kedua? Apa yang boleh menyebabkan pokok tu layu dan kuning? Kerana dia tidak disiram setiap hari. Okey, cikgu boleh terima. Mungkin jawapan dia bagus. Yang tadi Sri Laksmi jawab, tidak disiram air setiap hari. Ataupun kat sini, pokok ini tak cukup air. Okey, jadi siapa nak jawab yang ketiga? Diserang serangga. Seorang-seorang saja. Seorang-seorang saja. Yang lain pula. Sri Laksmi dah sudah. Cikgu bagi Amar Arif. Amar Arif. Diserang serangga. Ni siapa? Amir Arif? Amar Arif ke? Ha. Okey, diserang serangga. Serangga. Yang ketiga, bagus. Okey, yang lain dah boleh turun tangan. Nanti cikgu bagi peluang lagi jawab. Okey, boleh turun tangan. Jadi ada 3 inference kat situ ya. Inference ni maksudnya, sekali lagi cikgu terangkan, kamu membuat kesimpulan awal, memberi sebab. Memberi sebab yang awal. Walaupun kamu tak pasti betul ke tidak, tapi kamu memberi alasan tu secara logik. Secara logik ni iaitu secara yang boleh diterima. Secara boleh diterima. Seterusnya kita lihat pada muka surat 10. Ya, buku teks kamu. Muka surat 10. Jadi inference ni, inference yang dia buat terhadap sesuatu pemerhatian mungkin benar atau tidak benar. Nampak? Kamu bagi ya sebab dahulu. Inference ni itu dia. Kita bagi sebab dahulu. Tapi tak semestinya sebab yang kamu bagi itu betul atau salah. Cuma kalau kamu lihat sini, inference boleh dibuat berpandukan langkah-langkah berikut, iaitu kamu dah lihat, kamu dah perhati, kamu dah rasa mungkin, kamu dah bau mungkin, atau kamu dah dengar mungkin. Jadi kamu bagilah alasan ataupun sebab penerangan yang munasabah terhadap pemerhatian. Itulah kesimpulan awal. Itulah inference. Jadi cikgu harap kamu dapat faham. Jadi sekarang ni cikgu akan teruskan. Kita akan tonton video. Seperti biasa kita akan tonton video. Cuma lihat ke skrin cikgu ni. Ini dia. Matikan video tersebut. Dave terjaga di pagi hari, melihat ke langit dan memerhatikan awan yang gelap. Dia terlihat lopak-lopak air di tanah. Dia dapat menghidu udara segar yang dingin. Dave berkata, Okey, semua orang tahu kan Dave baru bangun tidur. Dia nampak kat luar tu, luar bilik dia, awan gelap, lepas tu kat jalan, kat tanah semua ada lopak-lopak air. Kamu rasa apa yang berlaku malam tadi? Kamu rasa apa yang Dave rasa yang berlaku? Siapa nak jawab? Angkat tangan. Hujan. Angkat tangan. Hujan. Okey, tutup. Cikgu bukan suruh kamu jawab. Cikgu suruh angkat tangan. Okey, Akil Faris jawab. Akil Faris, boleh on kamu punya mic. Apa yang berlaku Akil Faris? Mana Akil Faris tadi?
Tak ada. Okey, cikgu bagi pada Zara. Zara Imanina jawab. Hujan. Hujan. Jadi apa yang berlaku malam tadi? Hujan. Okey, jadi sekarang ni cikgu sambung semula. Boleh turun tangan. Okey, lihat. Nampaknya hujan baru sahaja berhenti. Adakah anda tahu bahawa Dave baru sahaja mengaplikasi salah satu daripada kemahiran proses sains yang penting? Apabila kita membuat inference, kita menyatakan kesimpulan awal untuk menerangkan suatu pemerhatian. Sebagai contoh, kita boleh membuat inference tentang objek yang terapung atau tenggelam di dalam air. Apabila kita melihat sebiji bola terapung di permukaan air, kita membuat inference bahawa ketumpatan bola tersebut adalah lebih rendah daripada ketumpatan air. Sebaliknya, jika objek tenggelam di dalam air, seperti sekeping duit shilling, kita membuat inference bahawa ketumpatan duit shilling tersebut adalah lebih tinggi daripada ketumpatan air. Kita juga boleh membuat inference tentang tabiat makan haiwan. Bagi haiwan herbivore, kita membuat inference bahawa ia hanya makan tumbuhan. Bagi haiwan carnivore, kita membuat inference bahawa ia hanya makan haiwan lain. Bagi haiwan omnivore, kita membuat inference bahawa ia makan kedua-dua tumbuhan dan haiwan lain. Kita boleh melihat bahawa kemahiran proses sains membuat inference adalah penting di sekolah dan dalam kehidupan harian. Nampak kawan kamu terangkan. Kemahiran membuat inference ni sangat penting untuk diri kita. Kenapa? Supaya kita dapat mengenal pasti sesuatu perkara yang berlaku tu. Jadi sekarang ni tadi tentang video tu, jadi cikgu dah buat dah slide dia. Sila lihat slide ni. Okey, tentang kemahiran membuat inference. Cikgu ulang semula, kemahiran membuat inference ni iaitu kemahiran yang menyatakan kesimpulan awal yang munasabah untuk menerangkan sesuatu pemerhatian. Jadi kesimpulan awal ni apa? Iaitu penyataan atau penerangan awal tentang objek atau fenomena yang berlaku. Fenomena ni kejadian lah. Perkara yang berlaku. Sebagai contoh macam Dave tadi, dia perasan kat luar tu dia bangun tidur, ada lopak air, langit gelap. Jadi dia tahu, oh malam tadi hujan. Okey. Lepas tu pemerhatian, macam biasa, 5 deria kita. Tolong ingat ni sangat penting. Kita manusia ada 5 deria. Kalau kamu tengok cerita Avengers ke, itu dah lain dah. Mereka tu dah ada 6 deria mungkin. 6 atau 7 deria. Dia orang tu dah jadi superhero. Kita ni manusia biasa. Tapi tak tahulah, mungkin antara kamu ni ada yang ada lebih agaknya deria dia. Bolehlah kamu jadi superhero nanti. Tolong semua manusia kat atas muka bumi ni. Jadi inference ni dibuat terhadap sesuatu pemerhatian. Tolong faham, dia mungkin benar atau tidak benar. Kamu bagi tahu dulu berdasarkan logik, berdasarkan perkara yang boleh diterima akal. Seterusnya, inference ni boleh kita lakukan dengan langkah-langkah tersebut. Mula-mula kita lihat, kemudian kita bagi penerangan yang munasabah. Itulah dia inference. Ini contoh. Cikgu nak tunjuk contoh. Sebagai contoh, ni ketumpatan. Cikgu rasa kamu semua baru dengar tentang perkataan ketumpatan ni. Ketumpatan ni kamu akan belajar dalam sains tahun 3 ni. Okey. Ini adalah salah satu istilah sains. Tapi ketumpatan ni khas hanya untuk perkara yang berlaku ataupun objek yang kamu lihat di kawasan air sahaja. Sebagai contoh, kalau kamu lihat ada 2 gambar di sini. Kita lihat yang pertama. Ini dia sebiji bola terapung di permukaan air.
Sebiji bola terapung di permukaan air. Jadi apa yang kamu boleh buat? Inference. Selalunya kamu cakap, mak, bola tu terapung lah. Tapi sebenarnya ada istilah sains dia. Istilah sains ni iaitu tumpat, ketumpatan. Sebagai contoh kat sini, inference dia, ketumpatan bola tersebut adalah lebih rendah daripada ketumpatan air. Ataupun dalam bahasa mudahnya, dengar ni cikgu cakap, bahasa mudahnya iaitu bola tu dia kurang tumpat daripada air, bahasa mudah dia. Ramai jawab mungkin ringan. Salah ya, bukan ringan. Dia sebenarnya kurang tumpat. Untuk kejadian di air ni, kalau kamu lihat ada objek tu boleh timbul atas permukaan air, kita panggil kurang tumpat. Seterusnya, lihat gambar yang kedua ni, sekeping duit shilling tenggelam di dalam air. Kalau tadi dia terapung kurang tumpat, jadi kalau objek tu tenggelam, maksud dia objek tu lebih tumpat. Itu je. Kalau dia terapung kurang tumpat, tenggelam lebih tumpat. Ini istilah sains yang baru. Jadi kamu boleh cakap kat kawan kamu, boleh terangkan pada ibu bapa kamu. Kalau kamu nampak objek tu tenggelam dalam air je, cakap kat ibu atau ayah, ayah, objek tu lebih tumpat daripada air. Kalau nampak yang objek tu timbul, ayah, objek tu kurang tumpat daripada air. Ini tentang ketumpatan. Kamu akan belajar nanti. Seterusnya yang ketiga, contoh yang kedua tentang tabiat pemakanan haiwan. Tulisan kecil sangat ya. Cikgu cuba besarkan. Okey, ni dia. Ini pun kamu akan belajar sains tahun 3 ni tentang tabiat pemakanan haiwan. Ada 3 jenis tabiat pemakanan haiwan. Tapi selalunya kalau kamu tak tahu nama khas dia tu, istilah sains dia, kamu akan berkata bila kamu nampak rusa, ibu tengok rusa tu makan daun, makan tumbuh-tumbuhan. Tapi sebenarnya dia ada dia punya kelas dia, istilah dia. Jadi haiwan-haiwan yang makan daun ni, kita gelarkan dia haiwan herbivore. Namun begitu, apa yang kamu buat tadi, iaitu yang awak cakap haiwan ni makan daun, itu adalah inference. Itulah dia inference. Haiwan-haiwan ni hanya makan tumbuhan. Seterusnya, yang kedua, awak nampak haiwan ni. Awak tanya, harimau makan apa? Harimau makan haiwan lain. Bolehkah harimau makan daun? Tak boleh. Dia hanya makan haiwan lain saja. Jadi itu adalah inference. Ini adalah inference yang kamu cakap. Tapi kalau kamu tak tahu, kalau haiwan yang makan haiwan lain ni, dia adalah carnivore. Kita gelarkan dia carnivore. Dan yang ketiga, tabiat pemakanan haiwan yang ketiga iaitu omnivore. Kamu nampak ayam. Ibu, ayam tu makan jagung lah ibu. Jagung. Betih jagung. Jagung. Lepas tu ayam tu makan serangga. Dia makan belalang. Atau cacing. Jadi ibu kamu tanya, kalau macam tu haiwan ayam ni dia boleh makan ke dua-duanya. Haiwan ini makan kedua-dua tumbuhan. Kedua-dua, tumbuhan dan haiwan lain. Jadi dalam tabiat pemakanan haiwan ni, haiwan yang boleh makan kedua-dua ni, tumbuhan dan haiwan lain ni adalah dipanggil omnivore. Okey. Ini kita akan belajar nanti. Cikgu akan terangkan lebih lanjut dalam tajuk tabiat pemakanan haiwan. Jadi hari ini cukuplah kita dah belajar tentang membuat inference. Okey.
Sekarang ni cikgu nak kamu keluarkan buku nota sains kamu. Hari ni cikgu nak buat kelainan sikit. Cuma keluarkan buku nota sains kamu, cikgu nak tengok. Ni ada Siti Daina ni dah mana dah pergi ni. Zara Imanina mana, cikgu tak nampak. Boleh onkan kamera kamu. Sekarang ni cikgu nak kamu semua. Ni dia Siti Daina, baru nampak. Ingat hilang tadi. Okey. Keluarkan buku tulis. Hari ini kamu akan menyalin nota dalam kelas. Okey, keluarkan buku tulis. Kamu semua akan menyalin nota hari ini. Dalam kelas online ni. Sekejap ya, cikgu akan buka nota. Salah buka. Ya, Muhammad Imran. Sekejap ya, siapa yang nak tanya tu nanti sebelum habis kelas nanti cikgu bagi peluang. Ya, cikgu tak nak buka yang ni. Okey, cikgu nak buka yang ni. Okay, semua dah buka dah buku nota sains kamu. Cikgu nak kamu buat 5%. Dah. Okay, tulis hari ini hari Selasa, tarikh. Atas kanan buku nota sains kamu tulis hari. Dah, cikgu. Atas kiri tulis tarikh. Okey. Tidak offkan mic. Okey. Okey. Ini dia. Jadi kamu boleh tulis tajuk dia membuat inference. Okay, membuat inference. Kamu boleh menyalin sekarang. Cikgu nak kamu cuba siapkan terus dalam kelas kamu sekarang. Supaya nanti senang. Kamu dah siap, kamu boleh berehat. Nanti kelas 10.30, kelas yang lain pukul 10. Pukul 10 nanti kamu boleh dah siap sedialah untuk kelas yang lain. Sama. Sama tak? Ada? Itu tak ada, apa tak bagi lagi. Pengalaman lah. Dia buat. Dia jawab. Okey, cikgu bagi masa 5 minit. Kenapa? Kerana seterusnya cikgu nak beritahu latihan. Latihan dalam buku aktiviti kamu, muka surat 6. Dan kita nak bincang sama-sama kalau boleh.
Untuk nota ni kamu salin mana yang sempat. Kalau tak sempat nanti boleh lihat dalam Google Classroom ataupun dalam Telegram. Cikgu dah ada letak dalam Telegram ni atau Google Classroom. Nanti cikgu akan masukkan dalam Telegram. Cikgu, nota mana yang nak kena buat? Yang depan skrin sekarang ni, depan monitor kamu tu. Tajuk membuat Cikgu, saya sudah habis buku surat ke-6. cikgu nak kamu salin yang cikgu tunjuk sekarang ni ha. Ni yang kamu lihat ni tajuk dia. Membuat inference. Sila salin dalam buku nota sains. Salin lah nota. Malah tu. Kan? Nanti sambil boleh rehat. Sampai 9:30 dah siap kerja. Rehat dulu. Pukul 10 ada kelas. Okeylah. Cikgu ni. Cikgu minta kamu habiskan salin dengan kamu melihat Telegram ataupun Google Classroom nanti ya. Salin daripada situ. Sebab cikgu nak terangkan. Hari ni cikgu nak cuba ajak kamu semua sama-sama jawab buku latihan, buku aktiviti. Okey, semua boleh buka buku aktiviti. Muka surat 6.
Cikgu ada juga ni buku aktiviti ni. Okey. Ini dia buku aktiviti cikgu. Okey, semua lihat muka surat 6. Hari ni kita jawab muka surat 6 dulu. Sebab muka surat 7 tu dia sekali dengan kemahiran proses sains meramal. Itu nanti. InsyaAllah hari Khamis nanti cikgu akan terangkan. Yang ini yang ini hari Khamis nanti insyaAllah tentang kereta ni. Jadi hari ni kita lihat muka surat 6 dulu. Semua dah buka. Ini dia. Ada 4 soalan di situ. Perhatikan situasi dalam rajah di bawah. Tandakan right pada inference yang betul. Okay, siapa nak jawab? Angkat tangan. Orang yang pertama angkat tangan cikgu pilih. Ahmad Akif. Okey, Ahmad Akif, boleh on mic kamu dan jawab. Apa yang berlaku pada gambar rajah, gambar yang pertama tu Ahmad Akif? Kereta keluar asap. Kereta keluar asap. Yang Ahmad Akif ke? Lain ni suara. Enjin kereta panas. Okey, jawapan dia enjin kereta panas. Okey, kawan-kawan yang lain boleh jawab. Tandakan. Ambil pensel. Pensel kamu. Oh, macam tu ke? Kita tandakan macam ni. Okey. Okey, Tandakan macam tu. Okey, boleh offkan mic. Okey, boleh turun tangan. Turunkan tangan. Dah offkan mic, tak tengok. Okey, seterusnya yang kedua. Apakah yang kita dapat, apakah yang kita boleh buat inference? Apakah inference yang kita boleh buat melalui gambar kedua ni? orang cacat saya. Okey, cikgu beri. Tadi Sri Rasmi dah, Hafiz Zafir dah. Cikgu beri pada Isaac. Isaac Emmanuel. Isaac Emmanuel, on mic kamu. Okey, gambar kedua ni. Orang cacat penglihatan. Okey, bagus. Jawapannya adalah orang cacat penglihatan. Okey. Okey, off mic. Sekarang kita lihat gambar yang ketiga. Cikgu akan pilih. Siapa yang dah ada jawab tu tak apalah, bagilah orang lain pula. Amal dengan Sri Laksmi ni. Iman Nurjanah. Iman Nurjanah. Mana Iman Nurjanah? Saya. Okey, gambar ketiga ni. Apa inference dia? Apa yang kamu rasa? Tidak bergerak. Jam tidak bergerak. Betul ke? Ada jawapan lain? Jam kehabisan tenaga. Jawapan dia sebenarnya adalah jam kehabisan tenaga. Tahu dah. Okey. Soalan yang keempat, cikgu nak bagi peluang pada Ahmad Nakiuddin. Ahmad Nakiuddin. Ahmad Nakiuddin, on mic kamu. Jawab soalan yang keempat ni. Budak ini kurang sehat. Okey, bagus. Jawapannya iaitu budak ini kurang sihat. Sehat. Okey, ini hari ni tugasan kamu ni, latihan kamu dah siap dah pun. Siapa yang masuk kelas hari ni. Jadi kamu nanti mak kamu tinggal ambil gambar. Okey. Jadi hari ni tamatlah kelas kita hari ni. Cikgu nak kamu sambung semula salin nota kamu dan siap nanti bolehlah hantar terus. Kat Google Classroom ataupun dalam Telegram. Okey. Okay, terima kasih. Sampai kita jumpa lagi insya-Allah hari Khamis ni.
Okay? Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama cikgu. Baik, cikgu. Baik. Terima kasih.